Okay, Assalamualaikum. So, now kita nak sambung seterusnya, tajuk seterusnya, subtopik 2.6. So, 2.6 tajuk dia adalah force. Okay, what is mean by force? Force is rate change of momentum. Okay, so kita tengok perkataan change of momentum. So, change of momentum, kita punya formula untuk momentum. Momentum adalah mv minus mu. Okay, so rate change of momentum. So, bila rate change of momentum, rate kan ada perkataan rate, so kita kena bahagi dengan T lah. So, kita akan dapat yang ni adalah force, rate change of momentum. Ataupun kita boleh M, okay, V minus U, okay, bahagi dengan T. So, kita boleh dapat F equals to V tolak U bagi T sama dengan A kan. So, F equals to MA. So, force can change the shape and movement. Okay. So, dia boleh juga change direction dan juga speed. Yang ni kita dah belajar waktu form 2. So, bila F equals to MA, dia adalah Newton's second law. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan Newton's second law? Dia ada rate change of momentum is directly proportional to force and acts in the direction of applied force. Okay. So, bila ada formula F equals to MA, dia adalah Newton's second law. Okay. Sekarang ni kita nak tengok F tu apa? F tu adalah force. Okay, F ni force, ni mass dan acceleration. So, kita nak tengok dia punya unit. Okay, SI unit lah. So, F, dia punya unit dia adalah, kita boleh sebut sebagai kg/ms negatif 2 ataupun Newton. Selalu kita sebut Newton lah. So, mass wajib dalam kilogram dan acceleration adalah ms negatif 2. Okay, untuk tajuk ni, semua ni senang je. Kita masukkan sahaja ke dalam formula. Okay, so kalau kita tengok yang pertama. Okay, if there a bicycle and lorry that is moving a same acceleration. So, acceleration ni sama. Which one of them has a larger force? Okay, so sekarang ni kita tahu kan dia punya formula F equals to MA. So, bicycle dengan lori, okay, same acceleration. So, yang mana dah ada larger force. Okay, so yang ni kita jadikan dia sebagai acceleration yang sama kan. So, sekarang ni yang ada larger force. So, F equals to, maksudnya F adalah directly proportional to M. M adalah directly proportional to F. So, bila mass lori lebih tinggi daripada mass bicycle. Kan? So, bila lagi tinggi maksudnya force untuk lori adalah higher than force untuk bicycle. Okay, sebab kita nak tengok directly proportional kan, kita dah tengok. So, A kita cancel sebab dia adalah constant variable. So, F dengan M adalah kita tengok directly proportional. So, bila kita compare lah mass lori dengan mass bicycle. So, mass lori is larger than mass bicycle. So, bila mass larger, force pun akan jadi larger lah. Okay, next kita move kepada question number 2. So, 100 Newton force was exerted on the balls below, so they would move to the right. Which one will move at greater acceleration? So, sekarang ni force pula dia jadi
Okay, untuk force pula dia jadi constant. Okay, so sekarang ni kita nak buat F equals to MA. Sekarang ni force dah constant kan, so kita nak kaitkan di antara mass dan juga acceleration. So kita nak dapatkan relationship F bahagi dengan A sama dengan M. Okay, so bila kita tengok daripada sini, okay, kita boleh tahu relationship di antara mass dengan acceleration adalah inversely proportional. Okay, so M dengan A kan, macam mana tahu? Okay, 1 over A sama dengan M lah. Okay, sekarang ni kita tengok untuk A, okay, untuk A, dia punya mass dia tinggi. Bila mass dia tinggi, acceleration dia akan kurang. Kan, sebab dia inversely proportional. Untuk B pula, untuk B, mass dia tak tinggi. Sorry. Pada. Mass A adalah rendah. Mass A rendah, so acceleration dia tinggi. Okay, untuk B, mass dia besar. So, bila mass besar, acceleration dia kurang. Okay, so kita pergi kepada number 3. Okay, 100 Newton force was exerted on the balls below, so they would move to the wall of the right. Which one will hit wall greater speed? So, jawapan dia juga adalah greater speed. So, jawapan dia juga adalah A lah. Okay, dia sama macam di atas tu. Okay, seterusnya. Question number 4. A student kick a ball with a force. Okay, kita keluarkan force. Okay, accelerate A. So, dia nak tahu ni mass lah kan. Masukkan nilai saja. F equals to MA. So, dia nak tahu mass. Okay, nak tahu mass adalah F bahagi dengan A. So, force kita 10 bahagilah dengan 50. So, kita dapat berapa? 10 bahagi dengan 50. 10 bahagi dengan 50. So, kita akan dapat dia punya nilai dia adalah 0.2. 0.2 mass kan. So, kita akan dapat kilogram. Okay, so next kita move kepada question number 5. Okay, question number 5. A box is pulled with a force. Okay, yang ni adalah force. Achieve acceleration. Okay, acceleration 2. A dia sama dengan 2. So, what is the mass? Macam biasa, tulis dulu formula. F equals to MA. So, nak tahu mass adalah F bahagi dengan A. So, F kita 10 bahagi dengan A kita 2. So, kita akan dapat 5. Okay, 5 kilogram. Okay, untuk soalan nombor 6 dengan nombor 7, okay, kamu boleh buat. Hantar kepada saya. Nombor 6, nombor 7 tau. Okay, yang ni sebagai kamu punya assignment untuk hari ni. Okay, next kita nak belajar tentang impulse dan impulsive force. Okay,
impuls dan impulsive force. Apa yang dimaksudkan dengan impuls? Impuls adalah change of momentum. Perubahan momentum. Okey, so momentum adalah mv minus mu. Kan, momentum kan? Okey, so change of momentum sepatutnya formula dia adalah F equals to mv minus mu bahagi dengan T. Tapi bila kata impuls, impuls adalah change of momentum. So T ni kita bawa ke sini. So change of momentum sama ada kita boleh guna force darab dengan time ataupun kita ambil mv minus mu. So dua lah formula untuk impuls. So impuls apa? Change in momentum, perubahan momentum. So perubahan momentum adalah mv minus mu. So formula asal ada T di bawah kan. So kita darabkan dengan force. So Ft equals to mv minus mu. Okay. So impuls ni adalah Newton third law. Okay. So tadi F equals to ma adalah second law. So impulse ni adalah Newton third law. Okay, what is mean by impulsive force? So impulsive force adalah rate change of momentum. So ingat bila ada perkataan rate, dia kena ada T di bawah. So rate change of momentum in a collision impact in a short period of time. Okay, so impulsive force. So impulsive force adalah rate of change of momentum. Okay, untuk impulsive force, kita nak tengok relationship between force and time. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, yang tu sahaja kita perlu fokus. Force, dia punya relationship dengan time adalah 1/T. So force is directly proportional to T. Okay, so bila force higher, kita akan dapat T is lower. Ataupun bila force lower, kita akan dapat T yang higher. Okay, so kena faham lah. Sebab tu mula-mula dia ajar impulse dulu. Lepas tu dia pergi kepada impulsive force. So impulsive force, dia nak tengok kaitan sahaja di antara force dan juga time. Okay, so kaitan dia adalah inversely proportional. Okay, so kita tengok number 1. An object is moving with force. Okay, keluarkan dulu apa yang dibagi. Then hits a wall, then a stop in 5 seconds. Okay, so yang ni adalah T. So, calculate the impulse. Okay, so tadi impulse kita boleh guna Ft equals to mv minus mu. Okay, so daripada soalan kita boleh tengok kita tak boleh ambil mv minus mu kan, sebab dia tak bagi mass dia berapa, velocity dia berapa. So kita boleh ambil F darab dengan T sahaja. So nak dapatkan impulse F darab T, force kita adalah 30 Newton darab dengan T kita adalah 0.5 second. So kita darab 30 times 0.5. 30 times 0.5. So kita akan dapat, okay, kita akan dapat 15 Newton. F kan Newton, T ni second. Okay, so dia tanya what is the change of momentum. So change of momentum pun maksud dia adalah impulse juga kan. So kita tulislah, okay, A B. So change of momentum tu adalah Ft juga. So samalah. So kita ambil 5 Newton second. Boleh So impulse dia sama dengan change of momentum. Jangan keliru.
Okay, next kita move kepada second question. Okay, untuk second question, kita tengok 2 kilogram. So, dia bagi mass. Okay, is moving a force of 20 Newton. Force dia. And then hits a wall to stop in 0.2 second. So, yang ni adalah P kan. So, calculate the impulse. So, bila calculate the impulse, kita boleh ambil teruslah A equals to F darab dengan T. So, F darab T, F kita 20, T kita adalah 0.2. So, kita akan dapat 4 Newton second. Okay, untuk B pula. B dia tanya, what is the velocity of the object before it hits the wall? Okay, so masukkan dalam formula Ft equals to mv. Okay, so kita dah dapat Ft kita 4, mass kita adalah 2V. Okay, so V kita sama dengan 4 bahagi dengan 2, kita akan dapat 2 lah. 2. So, unit untuk velocity adalah ms negative 1. Okay, next, number 3. Okay, number 3. Okay, an object is moving with a force 30 Newton. Okay, so yang ni adalah F. And hits a wall to stop. Okay, so the velocity of the object, yang ni adalah V, yang ni adalah T. So, calculate the change of momentum. So, ingat change of momentum adalah impulse. Kan? Change of momentum adalah impulse. So, kita dah dapat kat sini A, macam biasa, F darab dengan T. F darab dengan T, force kita adalah 30. Dan T kita adalah 0.5. So, 30 darab 0.5, kita akan dapat 30 darab 0.5, kita akan dapat 15 Newton second. Okay, lepas tu dia tanya what is the mass of object. Okay, kita buat balik. Ft equals to mv. So, Ft kita dah dapat dekat atas, nilai dia 15. So, mass kita tak tahu, velocity dia adalah 3. So, nak dapatkan mass, 15 bahagi dengan 3, kita akan dapat 5 kilogram. Okey? Boleh senang je, masukkan nilai sahaja dan faham konsep. Impulse tu sama dengan change of momentum. Okay, next, number 4. Dia bagi 2 kilogram. So, 2 kilogram, tanda siap-siap dia adalah mass. Object is moving with a speed 5 meter per second. So, 5 meter per second adalah V. Then hits a wall to a stop in 0.5 second. So, ni adalah T. See? Calculate the impulse. Okay, tulis balik dia punya formula. Ft equals to mv. Okay, sekarang ni kita tak ada dia punya force, kan? Tapi kita ada mass dengan velocity. Kita ada mass dengan velocity. So, mass kita adalah 2 kg, V kita adalah 5. So, kita akan dapat 10. Sama juga dia punya ni, 10 Newton second. Okay, so itu adalah impulse. So, macam mana dia nak impulsive force? Ingat, impulsive force, rate of change of momentum. So, F equals to mv over T. So, mass kita adalah 2 kg, V kita adalah 5, T kita adalah 0.5. So, kita akan dapat nilai dia
2 darab dengan 5. Tadi kita dah dapat 10. Bahagi dengan 0.5. Kita akan dapat 20. So 20 tengok balik dia punya unit. Unit dia adalah dalam Newton kan, force. Okay, so kita akan dapat 20 Newton. Okay, masukkan nilai sahaja. Okey, sekarang ni pun soalan nombor 5. Soalan nombor 5 sama juga, keluarkan dulu maklumat. Okey, 2 kg, so yang ni adalah mass is moving with a speed. Speed kita 5 ms. So V then hits a wall. Okey, 0.5 ni adalah kita punya T before reversing its direction with a speed. Dia patah balik kan. Okay, so calculate the impulse. So nak calculate the impulse, impulse adalah Ft equals to mv minus mu. So yang ni kamu kena tengok lah, V kita ada 2. So moving with a speed then hits. Maksudnya yang ni adalah initial velocity, yang ni adalah inertial, yang ni adalah final velocity. So mass kita adalah 2 before reversing with a okay, so velocity, final velocity kita adalah 2 minus dengan u kita adalah 5. Okay, so 2 minus 5 kita akan dapat negative 3. So kita akan dapat negative 6. Okay, negative 6 unit dia adalah Newton second. Okay, dan dia nak suruh kita cari impulsive force. So nak cari impulsive force, F equals to mv minus mu bahagi dengan T. So kita dah dapat kita punya impulse kita negative 6. Okay, bahagi dengan time. Time kita adalah 2. So kita akan dapat force kita adalah negative 3. Unit untuk force adalah Newton. Okay, so masukkan nilai sahaja. Okay, tadi kan cikgu dah tunjuk relationship between force dengan time. Okay, so impulsive force kita akan fokus kepada force dengan time. So force dengan time dia adalah inversely proportional. Okay, kalau kita keluarkan dia punya formula ni, so kita nak tengok relationship dia adalah inversely proportional. Okay, so bila F increase, time akan decrease. Ataupun bila force decrease, time akan increase. So yang ni apa? Bila F darab dengan T. F darab dengan T adalah impulse. Kalau tengok macam ni, ada bahagi dengan T, dia adalah impulsive force. Ni adalah impulsive force. Okey, so kalau kita tengok gambar rajah ni, dia punya diagram. Okey, kalau tengok diagram kan, kita nak kaitkan di antara F dengan T sahaja. So kalau kita tengok dia punya ni, so T dia adalah increase. Bila T increase, force kita akan decrease. Maksudnya bila masa yang diambil tu lama, force dia akan kurang. Tak kuat lah. Okey, kalau tengok dekat sini, kalau macam mana kita nak bagi bola tu laju, so force kita kena tinggi. Bila force kena tinggi, time dia adalah rendah. Maksudnya dalam masa yang singkat saja dia kena tendang bola ni. Okay, so increase the magnitude of impulsive force. Tapi kalau kita tengok gambar raja, kita tak boleh. Kita tengok sini kan, maksudnya time dia ambil ni lama. Kalau kita tengok gambar rajah lah, diagram dia ni, so kita boleh tengok time dia akan increase,
So force dia akan kurang. Okay, so next adalah reducing impulsive force by increasing time impact. Okay, so reducing impulsive force maksudnya F dia kurang. Okay, macam mana F dia kurang? Dia kena tambah time lah. Okay, kalau kita nak tengok kereta ni kan, kereta ni kat depan bila dia panjang, okay, bila dia panjang, so dia punya crumple zone dia tu tinggi. Bila crumple zone tinggi, force dia akan kurang. Okay, kalau orang tengok naik parachute bila dia nak landing, dia kena higher the time impact. So higher the time impact, barulah force pada kaki dia akan kurang. So tengok dia punya relationship between force and time. Okay, yang ni adalah increasing impulsive force. Kita nak tambah impulsive force. So bila nak tambah impulsive force, kita kena kurangkan time. So increase impulsive force by decreasing time impact. So kamu kena main dengan dua benda ni saja, force dengan time. So bila kamu nak tumbuk kan, so maksudnya time kamu kena kurang. Bila time kurang, barulah kamu akan menghasilkan force yang tinggi. Sama lah juga kalau kamu nak ketuk paku ni. Ketuk paku kamu kena ambil masa yang kurang untuk menghasilkan force yang tinggi. Okey, so yang tu sahaja yang hari tu saya berhutang dengan kamu untuk tajuk force, impulsive force dengan impulse. Okey, so assalamualaikum.